Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Untuk kali ni kita nak review sebuah cerita cinta yang agung yang dibawa kembali ke tahun 2020 ni. Filem ni diterbitkan pada tahun 2004, iaitu Puteri Gunung Ledang. Okey, sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Dan kalau hangpa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hangpa boleh tekan button subscribe pada penghujung video ni ke, ataupun awal ni ke, ataupun lah ni ke, suka hati hangpa lah. Cuma aku nak cakap terima kasih sebab sudi tonton video ni. Aku sangat tak puas hati dengan filem Puteri Gunung Ledang ni. So kemungkinan besar review aku ni akan akan orang kata apa, menjentik hati-hati para penyokong filem ni lah. Okey, suka diingatkan di sini bahawa ini yang aku kritik ni hanyalah filem. Dia ada filem dan dia juga ada teater musikal. Jadi teater musikal aku tak mau sentuh lah, dah tak ada kena-mengena. So janganlah sagi tiba-tiba hampa cuba adunkan sekali lah apalah semua, sebab teater musikal dia dapat banyak awards. So aku tak mau hampa campur adukkan benda ni apa semua. Okey, filem ni dihasilkan oleh diarahkan oleh So Tiong Hin, ditulis oleh Muhammad Khalid dan juga So Tiong Hin sendiri. Diterajui oleh Tiara Jekalina, Dato' M. Nasir, Adli Ahmad Ramli dan beberapa orang lagi lah. Filem ni mengisahkan sebuah cerita cinta di antara Hang Tuah dan juga Puteri Gunung Ledang, yang mana mendapat tentangan abang dia, iaitu raja, kepada Majapahit. Kalau kita tengok dia orang kata apa, sebuah kisah cinta yang mana lepa ni nak bersatu, tetapi terlalu banyak sangat halangan sehinggalah membawa ke penghujung dia. Keagungan cinta yang cuba ditunjukkan dalam filem ni ada dekat penghujung dia. Malangnya bagi aku personally, aku rasa filem ni terlalu tumpul. Okey, dialog yang ditulis dalam filem ni begitu tajam sekali, yang mana kita boleh tengok lah bila Hang Tuah melafazkan dialog dia tu kan, dengan bersahaja macam seorang pahlawan. Dan kita boleh tengoklah kepribadian Hang Tuah dalam filem ni kena. Tetapi filem ni sangat-sangatlah tumpul dari segi penceritaannya. Okey, penceritaan dan juga karakter. Untuk sinematografi, ada beberapa benda yang orang highlight kan. Filem ni menelan kos 14 juta sebab mereka bina set Istana Melaka tu sendiri. Katanya juga filem ni punya sinematografi yang cantik. Untuk 14 juta bajet dan effort untuk membina istana sendiri tu, kita dah take into account. Tapi tak semestinya kita sebabkan satu benda tu. Contohnya ada 5 benda yang di-highlightkan dalam Puteri Gunung Ledang. Hanya kerana satu benda ni menelan kos yang besar, contohnya yang menelan kos yang besar, takkanlah kita nak abaikan 4 benda ni lagi. Jadi dia tak masuk akal. Sedangkan penceritaan itu, story, skrip, itu adalah benda yang paling penting. Story ni adalah tapak untuk sebuah cerita. Jadi kalau tapak tu tak kukuh, yang di atas-atas tu semuanya kukuh lah kan, boleh roboh macam tu saja. Apa yang aku nak highlightkan dekat sini, ada 2 benda saja yang aku tak perhati, which is 2 benda ni adalah 2 benda yang besar. 2 benda ni adalah 2 benda yang orang kata kalau lepa betul-betul ambil perhatian, 2 benda ni is actually memang sangat penting, iaitu story dan juga jalan cerita dan juga karakter. 2 benda ni memang penting. Dia saling memerlukan. Kalau jalan cerita saja yang padu tapi karakter dalam tu tak diolah dengan baik, tak di-develop dengan baik, jadi tak guna juga. Cerita tu akan jadi mengarut. Dalam filem ni, the reason why Sultan Melaka meminang Puteri Gunung Ledang adalah sebab abang dia Majapahit tu, Raja Majapahit tu, nak prevent daripada negara dia diserang oleh Damak. Damak ni adalah negara lain pula. So punca Sultan Melaka dan Puteri Gunung Ledang nak disatukan mai daripada Damak. Damak ni yang punca dia. Damak ni pergi offer nak bagi security dekat Majapahit. Majapahit tolak. And then Damak pergi serang Majapahit. Lepas tu pergi serang sebuah kampung di Majapahit. Jadi untuk prevent benda tu berlaku lagi, advisor dia kata Melaka saja yang boleh selamatkan Majapahit. Jadi haruslah disatukan Sultan Melaka dan juga Puteri Gunung Ledang, adik dia. Kiranya dimasukkan bahawa kiranya Majapahit nanti akan bersatu dengan Melaka lah, kiranya mempunyai orang kata hubungan yang kuat
Jadi Damak takkan serang lah Majapahit bila dah tahu macam tu. Persoalannya adalah kenapa Damak yang menjadi punca Sultan Melaka tu Pilamar Puteri Gunung Ledang, karakter Damak tu tak didevelopkan dengan baik. Kita tak ditunjukkan kenapa Damak menawarkan security kepada Majapahit in the first place. Dia tak beritahu sama ada Majapahit tu ada benda yang Damak nak ke apa ke, tak ada. Tiba-tiba terus nak tawarkan security. Lepas tu kenapa Damak ni yang punca utama ni, antagonis, tapi dia ni karakter dia macam cik semua. Sat je ada, sat tak ada. Half of the story saja ada. Lepas tu habis dah. Lepas tu terus dia nak fokus kepada Hang Tuah, Sultan Melaka, Majapahit punya raja dan juga adik dia. Kenapa tak hilangkan saja Damak tu? Kenapa tak buat punca Puteri Gunung Ledang dilamar oleh Sultan Melaka adalah sebab memang abang dia nak prevent daripada Hang Tuah kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Sebab ini soal darjat, ini soal kedaulatan somebody. Jadi benda dah memang pasal darjat. So abang Raja Majapahit tak suka dah Hang Tuah. So Damak tu tak buat pun tak apa. Hang Tuah highlightkan yang dia tak mau Hang Tuah kahwin dengan adik dia. That's it. Itu saja. Sebab tu dia speak kat Sultan Melaka, dia suruh kahwin. Sebab lah ni bila dia buat Damak half story je ada, lepas tu dah tak ada. Jadi macam weird gila, awkward, macam apa dia kan. Lepas tu Majapahit punya negara, Majapahit punya raja dan juga adik dia, karakter mereka pun tak diberitahu dengan lebih luas, faham tak? Tak di-develop dengan lebih luas. Macam mana mereka ada ilmu batin? Haruslah penulis bagi tahu, selitkan scene mereka mengamalkan ilmu batin tu sama-sama ke mereka dari kecil memang belajar benda tu ke, dari kecil erat belajar sama-sama ilmu batin, memang akrab. So abang dia ni protektif dekat adik dia ni, sebab tu dia tak mau adik dia kahwin dengan seorang yang tak mempunyai darjat, iaitu Hang Tuah. Jadi dia kenalah develop benda tu. Sebab lepas tu dia ada tunjuk scene bicara batin, dia ada tunjuk scene Puteri Gunung Ledang serang rombongan yang dibawa oleh Hang Tuah. Jadi semua tu macam tu, ada power. Padahal sebelum tu dia tak beritahu pun siapa dia Puteri Gunung Ledang ni yang macam megah sangat sampai ada kuasa batin macam tu. Jadi dia tak terangkan. Kemudian dari segi karakter juga, kenapa Sultan okay, aku akan spoilkan kat sini ya. At the end, Sultan Melaka menyumpah Puteri Gunung Ledang supaya tak dapat dilihat oleh siapa-siapa yang tengok dia. Bukan tak dapat dilihat oleh siapa-siapa yang tengok Puteri Gunung Ledang selepas subuh akan muntah darah dan sakit, something like that lah. Dia akan menghadapi kesakitan yang dahsyat lah. Kiranya dekat situ dia nak abang Sultan Melaka ada daulat dia. Dia abang negeri Melaka ni negeri yang berdaulat. Tetapi di mana daulatnya? Dia tak tunjuk awal-awal tu, dia tak tunjuk scene di mana ada something berlaku yang menunjukkan bahawa Sultan Melaka ni ada daulat dia. Dia tak tunjuk pun benda tu. Hanya orang bukan sembah, orang junjung dia, tak baik sembah. Orang junjung dia, menjunjung kasih apa semua ni. Hanya takat tu tak cukup untuk lah kali dia terus sumpah Puteri Gunung Ledang. Dia mesti kena ada something awal-awal yang dia dah highlightkan tentang kedaulatan Sultan Melaka ni, supaya lah kali tu bila dia hunus keris dia tu dan dia pacakkan dekat tanah sambil bersumpah, dekat situ barulah bagi impak. Sebab kita dah tahu Sultan Melaka ni dia ada daulat dia, tapi tak ada pun. Filem ni dia buat macam semua orang dah tahu kedaulatan seorang sultan tu. Dia buat macam tu, dia buat macam semua orang dah tahu dah. Dia tak boleh macam tu, dia kena highlight kan. Kemudian percintaan antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang ni, yang aku abang kata kat ujung tu baru kita bagi rasa. Tak ada impak pun kat ujung tu sebenarnya. Reason dia adalah sebab awal tu dia tak developkan percintaan antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang dengan elok. Dia hanya buat Hang Tuah flirting dengan Puteri Gunung Ledang itu je. Dia tak ada something yang mana, I don't know, mungkin something yang awal-awal tu dah tunjuk betapa agungnya cinta lepa ni, sampai apa yang lepa sanggup buat untuk berjumpa sama sendiri ke, apa benda yang lepa buat untuk bercinta lah. Basically lepa sanggup mati sehidup semati. So kena ada benda tu awal-awal tu supaya hujung tu
ada feel dia. Tapi ni tak ada. Sebab awal itu pun dia hanya takat buat Hang Tuah flirting dengan Puteri Gunung Ledang saja. Jadi tak cukup impak dekat ujung. Bila kita tengok cerita ni, kita rasa macam kat mana keagungan cerita ni? Keagungan cinta dia. Tak ada. Macam contoh aku ambil cerita The Irishman, walaupun dia lari orang kata genre, tapi The Irishman, hubungan antara Russell Bufalino, Frank Sheeran dan juga Jimmy Hoffa kuat. Martin Scorsese dan juga aku lupa penulis dia dah highlight kan benda ni, dah tulis benda ni, dah buat dia punya relationship lepa tu kuat. Awal tu dia tunjuk apa yang Frank Sheeran lalui bersama Jimmy Hoffa, apa yang Frank Sheeran lalui bersama Russell Bufalino kan. Apa yang Russell Bufalino buat dekat dia sampai dia anggap Russell Bufalino ni father figure. Apa yang Jimmy Hoffa buat dekat dia sampai dia anggap Jimmy Hoffa ni best friend dia. Dan bila dekat hujung tu, the climax nak jadi, then dekat situ yang bagi impak yang kuat kita rasa sangat-sangat di betray, ditikam belakang. Sebab dia dah highlight awal-awal tu dengan elok. Jadi dalam Gunung Ledang ni kita tak, kat hujung climax dia tu tak cukup kuat. Bila awal-awal tu dia tak highlight dengan begitu elok, rugilah. Dua benda penting ni bila dia tak memperkuatkan dia tak asal bagi tajam, jadi cerita ni pun jadi tumpul lah. Tak sedap lah nak tengok. Takkan nak tengok sinematografi yang lawa apa semua ni. Aku tak tahulah kalau hampa nak tengok benda tu. Aku nak tengok story, aku nak tengok penceritaan dia. Lepas tu untuk scene fighting sequence, editing dia, editing dia banyak sangat cut tau. Macam contoh time Puteri Gunung Ledang duduk tengah nak serang rombongan Hang Tuah, kat situ saja berapa cut dah. And then bila Hang Tuah lawan dengan abang Raja Majapahit, dekat situ banyak gila cut. Dia hunus ni, kita tak tahu apa yang mereka buat. Kita tak tahu dia seram bahagian mana. Time awal-awal mereka encounter dekat Istana Melaka tu pun, kat situ kan mereka ada macam orang kata bertelaga sikit lah, kira nak lawan macam tu kan. So dekat situ pun kita tak nampak Hang Tuah serang part mana, Raja Majapahit serang part mana, dia tepih part mana, kita tak tahu, tak nampak. Sebab semua shot tu close up shot. Benda macam ni patutnya buat wide shot ataupun medium shot supaya kita nampak part mana yang lepas serang. Ni dok lepas buat close up, jadi kita pun tak tahu kat mana lepas serang. Lepas tu dia cut banyak-banyak, jadi kita pun celaru tau. Fighting sequence dalam filem ni pun celaru, jadi rugilah. Basically cerita ni aku sangat-sangat tak puas hati dan juga aku sangat-sangat sakit hati. Ya, dialog dia memang tajam bagi aku. Sedap kita dengar. Part yang Hang Tuah jumpa Raja Pahit tu, dia kata tak tajam dan biadab lidahmu, tak setanding darjatmu. Darjat seorang raja ni, lepas tu duk cakap biadab dengan orang ni, tak standing lah. Itu yang betapa powernya dialog dia tu. Tapi sayang dialog saja tak cukup, kos besar saja tak cukup, sinematografi saja tak cukup untuk mengagungkan dan menjadikan karya Puteri Gunung Ledang ni sebuah karya yang epic. So itu saja review aku. Hilang tegak ni sikit. Jadi itu saja review aku. Kalau siapa-siapa yang dah tengok Puteri Gunung Ledang dekat Netflix, drop komen apa. Mungkin hampa kata tak apa benda ni, at least mereka bukan mencuba ke apa ke. So drop down yang komen yang baik-baik kan, apa semua ikut jangan mencarut. Jadi kita bertukar pandangan apa semua ni kan. So kalau hampa suka dengan konten-konten aku, jangan lupa untuk subscribe, dan kita jumpa lagi untuk next review. Bye bye.